Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yang Dipertua karena sekali lagi Kudat diberikan peluang untuk membahaskan titah ke bawah dulu Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung untuk kali ketiga selepas saya dipilih sebagai ahli Parlemen Kudat pada PRU 2022. Pada kesempatan ini Kudat ingin membahaskan beberapa perkara, khususnya masalah-masalah dan keperluan-keperluan mendesak dalam kawasan Parlemen Kudat. Saya ingin menyentuh berkenaan proyek penyelenggaraan jalan persekutuan, seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Belud tadi, bukan saja di dalam Parlemen Kudat, tetapi sepanjang jalan dari Kota Kinabalu ke Kota Belud sehinggalah ke Kudat. Perkara ini telah berulang kali saya bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini, namun tidak ada tindakan yang konkret, sama ada daripada Kementerian Kerja Raya Malaysia, Kementerian Kerja Raya Sabah, maupun pemegang konsesi yaitu Lintasan Resources Sdn Bhd. Keadaan jalan raya yang teruk, terutama sekali daripada tahun lalu sehingga kini, menyebabkan kerugian yang begitu banyak kepada pengguna jalan raya. Keadaan jalan raya yang sangat teruk bukan hanya menyebabkan kerugian harta benda, tetapi menyebabkan kemalangan sehingga ada mangsa kemalangan yang meninggal dunia dan ada juga yang lumpuh sepenuhnya. Saya ingin menggesa kerajaan untuk membuat tindakan dua perkara. Yang pertama, saya meminta kepada pihak Kementerian Kerja Raya untuk mengambil tindakan menamatkan konsesi yang sudah berpuluh tahun tapi masih menjalankan tanggung jawab dengan teruk. Kedua, saya memohon kepada SPRM untuk membuat forensik audit terhadap kontrak penyelenggaraan jalan. Karena perkara ini telah lama berlaku, teguran demi teguran telah dibuat oleh pelbagai pihak, termasuk saya sendiri, tetapi tidak diindahkan oleh pihak konsesi yang seolah-olah mempunyai kekebalan dan tidak pernah diambil tindakan oleh mana-mana pihak berkuasa. Begitu juga saya menggesa kepada pihak SPRM untuk melakukan forensik audit terhadap semua syarikat konsesi yang menyelenggara jalan di seluruh Sabah dan mengambil tindakan sewajarnya atas keingkaran dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Perkara kedua yang ingin saya bangkitkan adalah saya mohon perhatian daripada KKDW untuk merujuk semula beberapa perkara yang telah dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri KKDW semasa lawatan beliau ke Pitas pada awal 2023 selepas daerah Pitas dilanda banjir besar. Pertama, pemberian uang tunai Rp1.000 kepada semua KIR di mana terdapat lebih 7.000 KIR yang belum mendapat bantuan yang dijanjikan. Kedua, bantuan rumah kepada 33 KIR yang roboh rumah semasa tragedi ombak besar di Pitas. Dan yang ketiga, untuk membina tempatan banjir di kawasan Pangkalan Sialoy di Pitas yang telah dilawat sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri. Kami ahli mesyuarat tindakan daerah Pitas mendapat tekanan selama ini daripada masyarakat untuk segera menyelesaikan tuntutan ke atas janji-janji tersebut. Seterusnya perkara ketiga yang ingin saya bangkitkan adalah berkenaan dengan tambang feri dari Kudat ke Banggi, di mana tambang feri telah dinaikkan melebihi 10% kepada pengguna dan ini menyebabkan tekanan keuangan yang agak berat kepada penumpang-penumpang terutama sekali golongan B40 yang berurusan di pejabat-pejabat kerajaan dan hospital di Kudat. Saya mohon kepada pihak Kementerian Pengangkutan untuk mempertimbangkan subsidi khas kepada penumpang golongan B40 untuk meringankan beban keuangan mereka, memandangkan kebanyakan daripada mereka ini tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Seterusnya, saya mohon kepada Kementerian Ekonomi dalam rancangan Malaysia ke-13 yang akan datang, yang akan dibentangkan pada bulan Julai di Dewan Yang Mulia ini, untuk menyediakan pertimbangan serius untuk pembasmian kemiskinan di Parlemen Kudat, terutamanya yang melibatkan kepentingan pemberkasaan ekonomi Bumi Putra, kepentingan golongan pekebun kecil, petani, nelayan, dan penyaga kecil serta pembangunan infrastruktur asas di Kudat yang khususnya hospital, klinik kesehatan, dan jalan raya. Pada kesempatan ini juga saya ingin menggesa pihak kerajaan untuk lebih serius dalam mempercepatkan pelaksanaan proyek-proyek berimpak tinggi di kawasan Parlemen Kudat. Saya melihat beberapa proyek yang telah tersenarai untuk dilaksanakan sejak tahun 2023 sehingga kini masih menjadi tanda tanya kepada rakyat dan saya sendiri. Bilakah proyek-proyek ini akan dilaksanakan? Misalnya proyek jalan raya Sebayan Nangka, proyek naik taraf Narandang Pitas,
proyek talian listrik 11 kVA Mongkobo di Pitas, dan beberapa proyek lain. Karena mengikut perkiraan saya, setiap tahun senarai proyek-proyek berimpak tinggi diulang-ulang, menyebabkan perbelanjaan peruntukan kepada Sabah saban tahun berbilion diumumkan, namun hanya sebagian kecil dapat dibelanjakan, menyebabkan kurang daripada 50% belanjawan pembangunan tahunan untuk Sabah terlaksana dan akhirnya memberikan kerugian yang sangat besar kepada Sabah. Saya juga ingin menggesa pihak kerajaan untuk menamatkan dan menyenarai hitamkan kontraktor-kontraktor yang tidak menjalankan kerja mengikut kontrak yang ditetapkan. Contohnya proyek naik taraf loji rawatan bekalan air di Kanibungan Pitas yang mengalami kelewatan lebih 30%, yaitu kontraktor Fokus Niaga Sdn Berhad, proyek solar di Pulau Belambangan, Pulau Tanjung Manawali, Pulau Banggi yang sudah bertahun-tahun dimulakan tetapi sehingga kini belum disiapkan. Saya mahu supaya pihak kerajaan mengambil tindakan yang tegas dengan menamatkan kontraktor yang terlibat serta menyenarai hitamkan pemilik-pemilik syarikat yang terlibat. Proyek-proyek yang terbengkalai dan tertangguh begitu lama akan menyebabkan kenaikan kos yang banyak dan akhirnya sangat merugikan kerajaan. Puan Yang Dipertua, masalah-masalah yang telah saya sebutkan di atas tadi, kebanyakannya berpunca daripada urus tadbir yang lemah daripada kerajaan. Saya paham kerajaan Madani ini hanya berumur 3 tahun, dan saya berharap setiap teguran dan pandangan yang telah dilontarkan diambil perhatian sepenuhnya oleh pihak kerajaan demi untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai ahli parlimen daripada Sabah yang bertanggung jawab, saya menzahirkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas komitmen dalam merealisasikan tuntutan hak-hak Sabah dan Sarawak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Mengikut jawaban bertulis yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri II kepada saya pada 29 Oktober 2024, ada 11 perkara yang telah diselesaikan dalam tuntutan ME 63 ini. Kita perlu akui bahwa pencapaian dalam menyelesaikan tuntutan ME 63 ini telah mencapai tahap yang belum pernah dicapai oleh mana-mana kerajaan sebelum ini. Tetapi, dan di kesempatan ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun dan seluruh pimpinan Malaysia Madani. Namun begitu, Kudat berpendapat bahwa terdapat perkara asas yang perlu diutamakan dalam syarat-syarat penubuhan Malaysia. Memandangkan Sabah adalah antara wilayah yang termundur, maka Sabah perlu mendapatkan pulangan daripada kutipan cukai sebanyak 40%. Hendaklah diberikan keutamaan dan sesuai dengan janji yang amat berhormat Perdana Menteri dalam hampir setiap ucapan beliau semasa kempen PRU 15 dengan tegas menyatakan bahwa perkara ME 63 ini tidak perlu dirunding lagi dan hanya perlu dilaksana mengikut petunjuk-petunjuk ekonomi yang juga termasuk dalam tita Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung, seperti pertumbuhan ekonomi KDNK mencapai sehingga 5,9% dan juga petunjuk ekonomi yang lain memberikan keyakinan kepada saya bahwa kerajaan Madani mampu untuk menunaikan perjanjian 40% kutipan cukai kepada Sabah. Saya juga ingin bertanya kepada pihak Kementerian Keuangan, berapakah sebenar kutipan cukai di Sabah jika dimasukkan jumlah pendapatan syarikat-syarikat yang beroperasi di Sabah tetapi tidak membayar cukai melalui LSDN Sabah seperti Petronas, Felda, IOI dan banyak lagi syarikat yang beroperasi di Sabah tetapi tidak membayar cukai melalui LSDN Sabah. Apakah benar dakwaan setengah pihak bahwa hasil kutipan cukai pada 2023 sepatutnya melebihi 50 bilion ringgit jika dikira semua hasil syarikat yang membayar cukai tidak membayar cukai melalui LSDN Sabah? Saya mohon jawaban daripada Kementerian Keuangan. Demi keseimbangan politik, Kudat senada dengan ahli-ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak yang lain bahwa persempadanan semula kawasan parlimen perlu dibuat untuk memenuhi tuntutan yang termaktub dalam ME 63, yaitu hak mutlak Sabah dan Sarawak 1/3 ataupun 35% daripada jumlah
keseluruhan kursi di Parlemen. Demi untuk memberikan keadilan yang saksama dari segi pembagian peruntukan dan suara di dalam Parlemen. Mengambil contoh Parlemen Kudat yang mempunyai keluasan melebihi keluasan negeri Melaka yang kini hanya mempunyai 1 ahli Parlemen dan 4 adun. Manakala berbanding dengan negeri Melaka yang mempunyai 6 ahli Parlemen dan 28 adun. Di manakah keadilannya di sini? Saya paham dengan kekangan yang dihadapi oleh kerajaan ketika ini dalam menangani isu semasa. Tetapi kerajaan Madani ini harus juga memberikan satu tempo masa yang jelas. Bilakah semua perkara yang termaktub di dalam ME 63 itu yang menjadi hak kepada Sabah dan Sarawak dilaksanakan. Kerajaan Madani ini tidak mempunyai masa yang terlalu lama untuk melunaskan janji-janji yang telah dibuat oleh pemimpin yang berada di dalam kerajaan sekarang. Dan untuk melaksanakan apa yang termaktub dalam ME 63. Sebab rakyat sedang menilai pencapaian kerajaan ketika ini. Saya ulang sekali lagi kata-kata hikmat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Perjanjian ME 63 tidak perlu dirunding lagi, hanya perlu dilaksana saja. Asas penubuhan negara Malaysia adalah perjanjian ME 63, yang mana perjanjian ini telah diterjemahkan dalam buku perlembagaan yang kita junjung selama ini. Selama lebih 60 tahun kami rakyat Sabah menjunjung dengan setia perlembagaan persekutuan yang bertiang teguh 5 prinsip hukum negara. Namun tiada guna kesetiaan jika hanya bertepuk sebelah tangan di pihak yang satu berpuluh tahun menodai keluhuran perlembagaan. Puan Yang Dipertua memandangkan Sabah bakal mengadakan PRN tidak lama lagi. Sebagai penutup, pada kesempatan ini saya ingin menyeru kepada seluruh rakyat Sabah agar menggunakan peluang memilih dengan bijak. Pilihlah pemimpin yang ikhlas, prihatin, berintegriti untuk menjadi wakil rakyat di kawasan masing-masing. PRN Sabah kali ini akan menjadi petunjuk bahwa rakyat Sabah mempunyai maruah yang tinggi yang tidak boleh dijual beli dengan uang ringgit, serta prinsip dalam mempertahankan hak mutlak Sabah. Sama ada hak kita tergadai atau terjaga, pilihan di tangan Anda. Puisi sikit saja sebagai penutup, Puan. Sila Gulong. Di dada sejarah terukir janji, ME 63 terpatri rapi. Hak kami bukan sekadar mimpi, tetapi amanah yang harus ditepati. Kami bukan tanah yang terlupa, bukan sekadar timur yang jauh di mata. Kami berdiri megah, bersuara lantang, menuntut hak yang telah dijanjikan terang. Bangkitlah anak Sabah berjiwa wajah, jangan gentar, jangan leka, bersatu hati, teguh bersuara demi negeri, demi maruah kita. Kami tidak meminta lebih, hanya menuntut hak yang sah agar Sabah tidak lagi terpisah menjadi negeri yang gagah dan megah. Kudat mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat.